Tuan-tuan, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laith Samarkand mengisahkan dalam satu kisah, diletakkan di hujung kisah dalam bab hikayatus sahabah. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni tengok Nabi dengan wajah yang begitu berkerut. Dia kata, "Ya Rasulullah, ayamna'uni suwadi wa damamat wajhi min dukhulil jannah." Wahai Rasulullah, adakah aku ni takkan dapat masuk syurga disebabkan oleh hitamnya diri aku ni dan tak cantiknya wajah aku ni? Aku akan dihalangkan oleh Allah masuk syurga. Sahabat termenung fikir, ya Allah, aku ni boleh masuk syurga ke? Muka tak handsome ni. Nabi tengok sahabat tadi, Nabi senyum. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, selagi mana kamu beriman dengan Allah. Tuan-tuan, ini iman. Dan Nabi beritahu, seandainya kamu yakin bahawa hanya dengan jalan aku, yakni dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam, itulah jalan kejayaan, kata Nabi, selagi itu kamu akan masuk syurga. Tuan-tuan, sahabat ni dengar muka dia seronok dengan Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bangun nak tinggalkan Nabi, tuan-tuan. Dia baru bangkit Sa'ad. Dia patah balik duduk kat Nabi dengan wajah yang berkerut balik. Dia kata, ya Rasulullah, tapi aku ni dah ada dekat Madinah ni 8 bulan, 9 bulan. Aku cuba masuk meminang rumah orang ni. Wahai Rasulullah, semua tolak pinangan aku ni. Wahai Rasulullah, macam mana ni? Dia tak handsome, hitam. Siapa nak, kan? Hari ni orang lihat pada zahir pandangan. Paling-paling kalau tak handsome ada harta sikit. Tapi bersama Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad, apa pun tak ada. Dia tak handsome dan dia orang miskin. Tuan-tuan, Nabi tengok dia. Nabi satu orang yang tak kala orang lain datang pada Nabi, Nabi akan usahakan. Paling-paling kalau tak dapat untuk selesaikan masalah dia, Nabi akan mudah. Nabi tengok sahabat-sahabat yang lain. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, Amr bin Wahab ada kat sini? Tuan-tuan, sahabat beritahu, ya Rasulullah, Amru tak ada. Amru tak ada. Nabi tengok pada Sa'ad. Nabi tanya, wahai Sa'ad, kamu kenal siapa dia Amru? Sa'ad kata, ya Rasulullah, aku kenal Amru. Kata Nabi, kalau lebih kurang maksud daripada riwayat kisah ni, kamu pergi rumah Amru. Amru ada seorang anak yang bernama Atiqah. Kamu beritahu dekat Amru yang aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengahwinkan kamu, wahai Sa'ad, dengan anak dia Amru. Tuan-tuan, Sa'ad dengar, tuan, dia lari terus. Dia pergi rumah Sayyidina Amr bin Wahab, ketuk pintu bagi salam. Punya seronok dengan keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan. Mereka benar dengan kalimah syahadah, yakin kepada Allah dan yakin kepada jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai rumah Amru, bagi salam. Amru buka pintu. Amru tengok Sayyidina Sa'ad mai. Amru seronok. Sa'ad kata, wahai Amru, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan aku dengan Atiqah, anak kamu. Amru tengok Sa'ad tak handsome, hitam. Amru dalam keadaan spontan, dia kata, wahai Sa'ad, kamu pergi bersih. Tinggal kata, be. Dia halau Sa'ad pergi. Bila dia halau Sa'ad pergi, Sa'ad terkejut. Sa'ad kata, ya Allah, kena halau. Dan dia pergi. Bila mana dia pergi, kan, Amr bin Wahab tutup pintu rumah, masuk dalam. Sayyidatina Atiqah turun, satu orang yang begitu beriman kepada Allah, wanita salihah yang melihat kehidupan dunia ni dengan sayup mata ke negeri akhirat. Atiqah tanya ayah dia, ayah, siapa dia mai tadi? Ayah dia kata, yang mai tadi Sa'ad. Apa dia yang Sa'ad nak, wahai ayah? Sa'ad kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan aku dengan kamu dengan dia. Nikahkan. Dia kata, wahai ayah, siapa dia yang nikahkan aku? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atiqah beritahu, wahai ayah, ayah tak takut ke kalau-kalaulah ayat Al-Quran turun menceritakan tentang apa yang ayah buat ni? Ayah tolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Wahab ni satu orang sahabat. Kita kadang-kadang walaupun kita mulut kata kita beriman pada Allah, tapi kadang-kadang nafsu kita terkedepan sekejap. Kita terlupa dengan perintah Allah, kita tergelincir. Sahabat macam kita, manusia juga. Dalam keadaan, ya Allah, dia terkejut, dia menggeletar lutut dia buka pintu, dia linggan Sayyidina Sa'ad. Dan Sayyidina Sa'ad sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Amru, kamu tolak pinangan aku. Amru kata, ya Rasulullah, aku terima pinangan ni, wahai Rasulullah. Tuan-tuan,
Kalau ikut dia nak terima kepinangan tu, kalau ikut hati dia, nafsu dia, keinginan dia, dia tak mau. Sa'ad tak handsome, Sa'ad miskin. Tapi disebabkan itulah kehendak Allah dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tekan hati dia. Dia letakkan keinginan dia kat belakang untuk menunaikan dan melunaskan keinginan Allah dan Rasulullah. Kerana itulah iman. Dan itu yang sahabat ada. Tuan-tuan, bila mana Sayyidina Sa'ad dengar macam tu, tuan, Nabi dah kahwinkan dia dengan Atiqah, dia punya seronok. Ya Allah, segala kehendak hati dan keinginan dia sekarang dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama dia berkerut balik. Dia balik pada Nabi, kata, tapi ya Rasulullah, aku ni tak ada duit langsung untuk dijadikan mahar ni, macam mana ni? Tuan-tuan, bila Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu beritahu macam tu, Nabi tak kecewakan dia. Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu pergi rumah Sayyidina Uthman, kamu minta sekian-sekian, nanti dia bagi. Lepas tu kamu pergi rumah Abdul Rahman Auf, minta sekian-sekian, nanti dia bagi. Lepas tu kamu pergi rumah Ali bin Abi Talib, minta sekian-sekian, nanti dia bagi. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad pergi ketiga-tiga rumah tadi, mereka bagi lebih. Dan lah ni Sa'ad ada duit. Sa'ad pergi pasar untuk pilih hadiah untuk jadikan mahar untuk isteri dia. Tuan-tuan, di saat dia sampai dekat pasar untuk dia beli hadiah untuk isteri dia, tuan-tuan, ketika tu panggilan jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar berjihad, untuk melunaskan kehendak Allah, untuk melihat umat dibangun dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Sa'ad pegang duit tadi, tuan-tuan, dalam keadaan panggilan jihad. Sekarang ni akhirat dibentangkan depan dia. Dunia dah ada kat tangan, tapi lalu ni akhirat dibentangkan depan dia. Tentu dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Sayyidina Sa'ad letak duit tu atas lantai. Dia pandang ke langit. Dia kata, wahai Allah, apa lagi yang patut aku lunaskan untuk engkau, wahai Allah? Tuan-tuan, bila mana Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad, tuan-tuan, dia pegang duit tadi, akhirnya dia buat keputusan untuk tutup dunia yang dia nak, untuk dia lunaskan kehendak Allah. Yang sepatutnya dia nak beli hadiah untuk isteri tadi, tuan-tuan, dia beli baju besi, dia beli pakaian dan persiapan perang, dia beli pakaian dan persiapan perang, sehingga ditutupi daripada atas ke kepala dia, sehingga tak nampak wajah dia sekali pun, sampai tak ada siapa kenal dia. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bila mana dia masuk dalam perbarisan tentera Islam, satu orang mai tanya Ali, wahai Ali, siapa dia ni, tak nak tengok pun. Dia beritahu mungkin satu orang daripada Basrah, mungkin satu orang daripada Kufah, dia main untuk bantu tentera Islam, biar pergi kat dia, biar pergi kat dia. Ali pun tak kenal. Sehinggalah peperangan bermula, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Dia berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertahankan Nabi. Sehingga satu tombak datang hentam pada rusuk dia, dia jatuh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni terselok tangan dia, nampak hitam dekat lengan dia. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hitam dekat lengan dia, Nabi berhenti daripada perang. Nabi tengok dekat dia, Nabi tanya, Sa'ad, kamu ke ni? Sa'ad, kamu kan ni? Betul, mana Sa'ad nak lari? Mana Sa'ad nak lari? Dia sembunyikan diri daripada Nabi, sebab dia tahu kalau Nabi tahu yang dia main dalam perang ni, Nabi suruh dia balik. Sebab dia baru kahwin. Dia baru kahwin. Tentu dia nak lunaskan hak dan keinginan dia. Nabi takkan bagi dia ikut perang ni. Nabi tengok, Nabi kata, Sa'ad, kamu kan ni? Tuan-tuan, Sa'ad berhenti. Sa'ad berhenti. Sa'ad tak boleh nak kata apa, takkan nak tipu Nabi. Sa'ad pusing dekat Nabi. Sa'ad kata, ya Rasulullah, ni Sa'ad ni, ni Sa'ad ni. Tuan-tuan, apa yang Nabi kata? Nabi kata, wahai Sa'ad, dah tak ada apa-apa lagi yang tinggal untuk kamu melainkan syurga. Tuan-tuan, Sa'ad dengar perkataan Nabi bersama lelehan air mata yang membasahi janggut Nabi ni. Sa'ad terus masuk dalam medan jihad sehingga satu tombak menembusi badannya. Tuan-tuan, dia jatuh gugur dalam peperangan ni. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad syahid.
Bila habis peperangan Nabi tengok, Nabi menangis dalam keadaan begitu hebat. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, ma athyaba rihak wa ahabbaka ila Allah wa rasuluh. Wahai Sa'ad, wanginya kamu hari ini. Wahai Sa'ad, wanginya kamu hari ini. Tuan-tuan, kenapa Nabi kata wangi? Patut Sa'ad ni pengantin baru kan? Patut Sa'ad bersama dengan kehendak hati dan keinginan dia. Tapi Sayyidina Sa'ad melunaskan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni dia dah syahid di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbaka ilallah wa rasuluh. Wahai Sa'ad, betapa sayangnya Allah dan Rasul daripada kamu, wahai Sa'ad. Nabi menangis tengok Sa'ad. Lepas tu Nabi tengok ke langit, Nabi senyum. Nabi tengok balik ke jenazah Sa'ad, Nabi palingkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Lubabah yang ada kat situ, dia tanya, ya Rasulullah, kenapa ni kami tak pernah tengok pun kau buat pada jenazah siapa-siapa sebelum daripada ni? Kata Sayyidina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Lubabah, sesungguhnya bila mana aku melihat pada jenazahnya Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad, aku rindukan dia. Aku rindukan dia. Nabi tengok ke langit, Nabi senyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok roh Sa'ad dibawa ke haud. Haud ni telaga aku. Satu orang yang minum air daripada dia akan hilang dahaga sampai bila-bila. Kemudian aku tengok balik ke jenazah Sa'ad. Aku palingkan wajahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab aku nampak bidadari syurga turun mengerumuni jenazah Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Satu bidadari terselak betis dia, kata Nabi, dan aku palingkan wajahku kerana itu bukan milik aku, itu milik Sayyidina Sa'ad. Wahai sahabat-sahabatku, himpunkan harta-harta Sa'ad, bawa dan hantar kepada Amru bin Wahab. Bagi tahu kepada Amru bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bayar mas kawin bidadari syurga untuk Sa'ad yang lebih baik daripada anak kamu.